akhirnya dapat juga membaca dengan tenang. Afifi menemani ayahnya ke pusat pameran kereta. Mereka telah berbincang dengan pegawai promosi tentang pilihan kereta yang terbaik. Alah, kenapa tiba-tiba gelap ni? Alah, akak. Fizi. Kenapa tiba-tiba gelap ni? Saya tengah membaca buku. Ini mesti bekalan elektrik kita terputus ni, Fizi. Aduh, Kak, kenapa rumah Kak Min tu ada elektrik? Ada lampu-lampu. Mana, Fizi? Jom kita pergi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fizi, Ros, kenapa datang malam-malam ni? Saya tengah baca buku tadi. Ya. Tapi tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Kenapa rumah kita orang, rumah kami tak ada lampu, rumah Kak Min ada lampu? Saya menggunakan lampu solar. Lampu solar? Lampu solar ini boleh bernyala walaupun tanpa bekalan elektrik dari rumah. Lampu solar ni? Didik TV KPM. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Fizi, bersama dengan anda selama 1 jam pada hari ini. Okey. Tadi tiba-tiba lampu di studio ni terpadam. Mesti anda tertanya-tanya kenapa tiba-tiba lampu terpadam. Okey, tak apa. Kejap lagi kami akan terangkan kepada semua yang sedang menonton pada hari ini. Tapi sekarang ni kita nak kenalkan dengan cikgu-cikgu kita. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam, Fizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita bersama-sama dengan Puan Tuminah binti Mespan daripada SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul, Fizi, saya. Cikgu Min, sila kenalkan diri Cikgu Min. Okey. Saya Cikgu Tuminah binti Mispan daripada SK Danau Perdana. Telah berkhidmat selama 13 tahun di Sekolah Kuala Lumpur. 13 tahun cikgu 13 tahun. Alhamdulillah. Baik. Ini adalah Cikgu Min. Di sebelah saya kita ada Cikgu Ros. Ya, Cikgu Ros, Fizi. sila kenalkan diri Cikgu Ros. Okey, nama saya Cikgu Roslawati binti Abdul Rani. Saya bertugas di SK Taman Desa Kuala Lumpur dan cikgu telah berkhidmat selama 12 tahun. 12 tahun. Ya, Fizi. Alhamdulillah cikgu. Mesti pelbagai cabaran dan dugaan yang ditempuhi sepanjang bergelar sebagai seorang guru ni ya. Baik, hari ini untuk pengetahuan semua yang sedang menonton teroka, kita tidak bertiga dalam studio. Kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada kita bersama dengan murid-murid daripada SK Danau Perdana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mana kawan-kawan Abang Fizi ni daripada SK Danau Perdana? Hai, berlambai sikit. Kawan-kawan. Hai. Okey. Boleh kenalkan diri tak? Saya nak berkenalan dengan kawan-kawan dekat SK Danau Perdana. Silakan. Halo. Okey. Kita Isafan. Isafan. Ada tak Isafan kat sini? Saya. Adik. Hai. Pakai dulu. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Arfan Zikri bin Ismail. Boleh panggil saya Arfan. Saya Arfan. Saya dari SK Danau Perdana. Dapat berkenalan. Kenalan. Hai. Yang seterusnya kita bersama dengan Aisyah. Mana Aisyah? Mana adik abang nama Aisyah ni? Saya. Sila kenalkan diri Aisyah. Salam sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Saya Aisyah Syairah binti Abdul Salam dari SK Danau Perdana. Boleh panggil saya Aisyah. Saya mewakili kawan saya dari SK Danau Perdana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia ke-58. Semoga Malaysia terus maju jaya dan aman makmur sentiasa. Alhamdulillah. Itu dia. Dan seterusnya abang nak berkenalan dengan Tuan Ahmad Haris. Mana Tuan Ahmad Haris? Hai. Saya. Kat mana tu? Dek? Dah keras pula dah kat sana. Tuan Ahmad Faris. Sila kenalkan diri. Nama
Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Ahmad Haris Mu'min bin Tuan Muhammad Syahril. Saya dari Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Boleh panggil saya Mu'min. Selamat berkenalan. Hai, selamat berkenalan. Seronoknya. Okey, bukan setakat murid-murid dekat SK Danau Perdana je hari ni. Kita bersama dengan murid-murid dekat SK Taman Desa Kuala Lumpur. Lambai sikit. Okey, abang nak berkenalan dengan Aminah. Mana Aminah ni? Mana Aminah abang ni? Mina? Oh, Mina. Mina. Mina, sila kenalkan diri Mina. Okay, selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama Sejahtera. saya Aminah Syafiq binti Muhammad Naiman. Boleh panggil saya Aminah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Selamat berkenalan. Selamat kenalan. Oh, hari ni kita punya murid-murid semua pakai baju bertemakan Hari Malaysia. betul, Baik, yang seterusnya mana ada Ainun Zahra. Ainun, oh Non. Non. Senyum sikit. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Ainul Zahra Tisha binti Muhammad Ainur. Boleh panggil saya Ainul. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Selamat berkenalan. Selamat kenalan. Cantik awak punya headphone tu. Yang seterusnya kita bersama dengan Danish. Mana adik abang nama Danish ni? Danish? Saya je. Hui, segak berpakaian baju Melayu bersongkok ini Danish. Silakan diri Danish. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Danish Azri bin Muhammad Sopian. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Boleh panggil saya Danish. Danish, Selamat ada tak berkenalan. ucapan sempena dengan Hari Malaysia ni Danish yang bakal kita sambut pada esok hari? Ada. Silakan Danish. Saya mewakili kawan-kawan saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58. Semoga rakyat Malaysia berbagai kaum dapat hidup harmoni dan bersatu padu selamanya. Itu dia ucapan yang penuh semangat daripada adik-adik abang dekat Sekolah Kebangsaan Danau Perdana dan juga Sekolah Kebangsaan Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu Min, Cikgu Ros, hari ini kita akan belajar apa Cikgu Min dan Cikgu Ros? Okay, baiklah Fizi, pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan Baik. secara kritis dan kreatif terhadap penggunaan teknologi hijau sebagai amalan terbaik. Oh, sebab itulah tadi kita menggunakan lampu solar je. Cikgu Min. Ya, betul, betul tu Fizi. Ini adalah lampu solar. Lampu Baik. solar ada panel. Panel ini yang akan menyerap tenaga elektrik dan menyerap Tenaga suria. cahaya matahari. Cahaya matahari. Minta maaf Baik. menyerap cahaya matahari menjadi tenaga elektrik dan disimpan di dalam bateri. Oh. Dan ia akan bernyala pada di Malam tempat hari. yang gelap. Ah. Bukan malam hari je. Kalau saya cikgu letak dekat sini dia akan bernyala. See? Nampak tak? Kalau tempat gelap dia akan menyala. Dia gelap dia akan menyala ya? Ya, betul tu. Okey, baik kita akan meneroka sekejap lagi bersama dengan Cikgu Min dan juga Cikgu Ros. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hey murid-murid, terima kasih kepada semua yang sedang meneroka bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Min dan juga Cikgu Ros. Ya, dalam Teroka sepanjang 1 jam ini kita akan berbincang dengan sesuatu yang paling menyeronokkan, iaitu teknologi hijau. Tapi sebelum itu cikgu sekalian, kita berada di musim COVID-19. Ayo sama-sama kita menjaga SOP dan yang paling penting sekali kena guna gel pembasmi kuman. Kita mulakan dengan Cikgu Min. Silakan Cikgu Min. Okey. Terima kasih Fizi. Baik. Cikgu Ros. Terima kasih Fizi. Terima kasih. Ini Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton ni, ingat jaga SOP, jangan ke mana-mana, duduk kat rumah, layan je Didik TV KPM, okey? Baik cikgu.
tak sabarnya nak belajar. Apa yang harus kita mulakan pada hari ini? Kita nak meneroka apa ini, cikgu? Silakan. Baiklah Fizi, murid-murid dan penonton. Hari ini kita akan lihat beberapa amalan amalan hijau yang kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Macam tadi kita gunakan lampu solar. Jadi hari ini kita akan melakukan satu lagi amalan yang sepatutnya kita boleh amalkan di Malaysia dan juga seluruh dunia, iaitu penggunaan kereta elektrik. Kereta elektrik ya? Ya. Jadi hari ini sebelum kita mulakan aktiviti pertama kita, cikgu nak semua penonton, murid-murid menonton tayangan video sebentar lagi. Cikgu minta kamu mencatat maklumat supaya apabila selesai tayangan video nanti, kita akan buat aktiviti bersama-sama. Okey, baik. Jom sama-sama kita saksikan tayangan video yang disediakan oleh Cikgu Min dan Cikgu Ros. Kawan-kawan, jom tengok. Ayah, apa beza kereta kuning ini dengan kereta putih kita? Kereta putih kita menggunakan minyak petrol dan perlu diselenggara, manakala kereta kuning menggunakan elektrik. Apabila kereta elektrik menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya, ia tidak menggunakan petrol. Selain itu, kereta elektrik tidak membebaskan gas karbon dioksida dan kos penyelenggaraannya juga rendah. Bukan itu saja, kereta elektrik lebih senyap juga. Wow, ada kereta elektrik dengan kereta petrol, cikgu ya? Ya, Fizi. Jadi, murid-murid, selepas kamu menonton tayangan video tadi, cikgu mahu kamu berinteraksi, memberi respon antara kamu untuk berbincang tentang maklumat yang telah kita peroleh daripada tayangan video tadi. Kawan-kawan boleh berbincang? Boleh. Silakan. Jadi, mari kita mulakan. Apakah yang kamu tahu tentang kereta kuning dan kereta putih itu? Baik. Okey, siapa? Siapa yang nak jawab soalan Siapa yang ni? nak jawab tu di antara ke-6 ni yang ditanya oleh Dennis Adik Shazri? Mukmin. Okey, mungkin Adik Mukmin boleh tolong Adik Mukmin? Ya, Mukmin. Kereta putih itu berenjin petrol, manakala kereta kuning ialah kereta elektrik. Betul? Betul? Wah, kereta elektrik. Menakjubkan. Kedua-dua pengangkutan darat yang dihasilkan dengan kemajuan teknologi. Ya, Dennis, teknologi yang hebat. Kereta elektrik berwarna kuning itu digerakkan menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Tenaga ini disimpan di dalam bateri yang boleh diisi semula di stesen pengecas. Oleh yang demikian, kereta kuning menggunakan tenaga elektrik, manakala kereta putih menggunakan petrol untuk bergerak pula. Secara tidak langsung, kereta kuning tidak membebaskan gas karbon dioksida kerana tidak berlaku pembakaran bahan api. Kereta putih menggunakan petrol. Jadi, kereta putih akan membebaskan gas karbon dioksida? Ya, Aminah, kereta putih itu akan membebaskan gas karbon dioksida yang mencemarkan udara. Kereta berenjin petrol perlu disenggara secara berkala. Ini bermaksud kos penyenggaraannya akan menjadi lebih tinggi berbanding kereta elektrik. Betul tu Dennis. Jadi cikgu, Baik, kereta cikgu. cikgu berenjin petrol. Cikgu perlu menghantar kereta cikgu ke pusat servis kenderaan mengikut tempoh yang ditetapkan dan cikgu. pembayaran perlu dibuat setiap kali kereta disenggara. Tu yang dikatakan tadi, kos penyenggaraannya tinggi dan berkala. Baik. Yang seterusnya? Saya perasan ayah saya ada menghantar kereta ke pusat servis kenderaan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 3 kali setahun dah.
Baik, yang seterusnya. Jadi Rumi. ada yang nak tambah? Nak tambah apa-apa maklumat? Rumin. Ajar saya pun sama cikgu. Oh ya, ada lagi satu kelebihan kereta elektrik, iaitu kereta elektrik lebih senyap berbanding kereta enjin petrol juga. Lebih senyap. Bijak kamu semua. Jadi kita lihat di sini Abang Fizi dan Cikgu Roswati juga telah memberi maklumat tentang kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Berdasarkan pendapat yang kamu nyatakan tadi, respon yang telah kamu berikan. Terima kasih kerana memberi respon yang baik. Cikgu beri kamu semua 5 bintang. Yeay, tahniah. Kawan-kawan dapat 5 bintang. Bukan senang tau. Bukan senang tau. Tetapi cikgu ada satu lagi tugasan untuk kamu. Baik, cikgu. Cikgu mahu kamu membuat peta buih berganda. Okey, yang macam di studio cikgu ada sediakan ini nanti. Abang Fizi Baik. akan bantu cikgu untuk melengkapkan peta buih. Tapi kamu di rumah, cikgu minta kamu buat peta buih berganda tentang maklumat yang telah kita bincangkan tadi tentang kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Okey? Jadi cikgu, macam mana kita nak buat peta buih ni cikgu? Okey, peta buih ni. Okey, peta buih ialah peta pemikiran Baik. yang untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan, membanding beza. Okey, dua perkara. Jadi, jika dia berada yang di tengah ini ialah persamaan. Baik. Okey, jika kereta putih, ini adalah ciri-ciri kereta putih yang membezakan dengan kereta kuning di peta sebelah kuning ni lah. Maklumat sebelah sini. Jadi kereta kuning mewakili kereta elektrik, Yes, kereta putih betul. mewakili kereta petrol cikgu ya? Ya, betul tu Fizi. Boleh saya bantu cikgu? Mari. Baik. Okey, murid-murid di rumah boleh membuat peta buih berganda dalam masa cikgu sedang membuatlah, melengkapkan dengan Abang Fizi di studio. Baik, kita mulakan dengan kereta putih dulu cikgu ya. Jadi murid-murid pun cikgu berikan masa lah Baik. untuk menyediakan peta buih mereka. Boleh buat, kita buat sama-sama. Okey, Abang Fizi pun akan melengkapkan peta Baik. buih yang disediakan di sini. Saya rasa persamaan dia cikgu. Ya, persamaan antara kereta petrol dan kereta elektrik tadi apa? Persamaan dia adalah pengangkutan darat cikgu. Pandai. Pengangkutan darat. Okey. Baik cikgu. Okey, saya lekatkan di sini. Di bawah ya cikgu? Ya. Okey. Okey. Satu lagi persamaan. Persamaan dia adalah lebih senyap, tidak penyangan rendah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ni, cikgu. Peta buih Betul, berganda Fizi. adalah Betul. satu peta pemikiran yang digunakan untuk membanding beza sesuatu maklumat yang terdapat pada sesuatu bahan yang telah kita tonton tadi. Okey, kereta putih membebaskan karbon dioksida. Ya, kereta petrol. sebab kita guna petrol kan. Betul, Jadi cikgu. pembakaran petrol. Jadi kereta kuning elektrik pula tidak membebaskan karbon dioksida cikgu. Betul Fizi. Ya. Bijak Fizi. Baik, yang seterusnya kereta petrol. Kos penyelenggaraan tinggi dan berkala cikgu. Ya, pandai Fizi. Ingat apa yang kita telah pelajari sebentar tadi. Ya, Bagaimana macam kawan dengan cakap murid-murid tadi, ya? 3 kali setahun ayah dia menyelenggara kereta. Ya. Jadi apabila kereta putih atau kereta petrol tadi penyelenggaraan tinggi dan berkala, kereta elektrik kos penyelenggaraannya rendah. Okey. Sangat rendah. Sangat rendah. Saya rasa kereta petrol ni cikgu, enjin dia berbunyi cikgu. Ya, betul tu. Adakah betul cikgu? Betul, tepat. Terima kasih cikgu. Kawan-kawan, macam mana kat rumah tu? Boleh ke buat? Abang kat sini dah nak siap. Jadi apabila kereta petrol enjin dia berbunyi, bagaimana pula dengan kereta elektrik? Saya rasa dia lebih senyap cikgu. Ya, sebab Yeay. dia tidak ada enjin. Kereta elektrik tiada Enjin. Dia hanya menggunakan menggunakan bateri. motor elektrik. Motor elektrik, cikgu. Ya. Nampaknya peta buih berganda yang telah dihasilkan oleh Abang Fizi telah pun siap. Okey, bagaimana dengan murid-murid di rumah? Kawan-kawan, macam mana? Bagaimana? Kawan-kawan abang macam mana? Dah siap ke? Kalau dah siap, angkat tangan macam ni. Angkat tangan bagus. Kata dah siap. Cantik. Okey, bagus. Okey, dah ada isyarat bagus. Jadi cikgu teruskan. Cikgu minta murid-murid tunjukkan peta buih yang telah dihasilkan di skrin masing-masing. Baik, sila angkat dan tunjuk. Sila angkat. Uyo, peta buih dia orang. Wow, ui. Hebat-hebatnya adik-adik abang. Okey, hebat kan?
Macam sama Fizi? jawapan dia dengan kita cikgu Ya. ya. Sebab isi maklumat yang terdapat dalam peta berbanding itu apa yang telah kita bincangkan. Murid telah berespons sebentar tadi, Fizi. Ingat tak? Ingat, cikgu. Ya, betul tu. Baik. Okey. Jadi selepas menghasilkan banding beza di antara kedua-dua kenderaan iaitu kereta elektrik dan kereta berenjin petrol. Baik. Boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey, baiklah. Jadi, murid-murid semua, adakah kereta elektrik lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Ya, saya bersetuju kerana kereta elektrik menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Jadi, saya tidak akan menyumbang kepada pencemaran udara yang terhasil daripada pembebasan karbon dioksida pembakaran petrol. Pandainya. Ya, betul tu, Fizi. Hebat. Okey, betul tu. Baik, yang seterusnya. Adakah kamu bersetuju kereta elektrik lebih baik kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Bagaimana yang lain? Okey, Aminah? Ya, saya juga Aminah. bersetuju. Silakan Aminah. Ya, saya juga bersetuju. Selain dapat membantu mengurangkan pencemaran udara, kereta elektrik mengurangkan pencemaran bunyi kerana lebih senyap berbanding kereta berenjin petrol. Saya bersetuju. Kereta elektrik lebih ekonomi dalam jangka masa panjang kerana kos penyelenggaraannya yang rendah. Wow. Penggunaan kereta elektrik semakin berkembang dan menjadi pilihan pengguna di negara-negara maju dan membangun. Penggunaan kereta elektrik didorong oleh kesedaran masyarakat dalam melestarikan alam sekitar dan mempelbagaikan sumber tenaga. Bagus. Oh, bagusnya. Murid-murid. Adik-adik abang. Ya, nampaknya Danish, Aminah, Arfan, siapa lagi seorang tadi? Aisyah. Okey, telah bersetuju bahawa kereta elektrik lebih memberi manfaat kepada pengguna seperti kita, masyarakat dan alam sekitar. Namun, Cikgu Min, perlu diingat, kita wajar raikan perbezaan dengan memandangnya bukan sebagai satu kesalahan. Betul. Ya. Jadi bagaimana dua orang lagi murid? Mana lagi dua orang ni? Mana ada abang lagi dua orang ni? Sama ada kamu bersetuju atau Setuju ataupun bersetuju tidak? kereta elektrik lebih baik pada pengguna ataupun kereta petrol? Lebih baik pada pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Ainon dan Mukmin, adakah kamu bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Jawab. Silakan jawab. Soalan daripada Arfan Zikri. Mukmin atau silakan Ainon? Mukmin. Silakan Mukmin. Mukmin. Oh, Mukmin. Jawab Mukmin. Soalan daripada Arfan tadi. Saya bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna dan masyarakat kerana harga kereta itu lebih murah. Saya Ainun. juga bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik. Kereta ini banyak terdapat di pasaran. Pilihan reka bentuk kereta berenjin petrol lebih menarik. Selain itu, pengguna kereta berenjin petrol lebih mudah untuk mendapatkan bekalan petrol kerana minyak terdapat di banyak tempat. Wow. Okey, Mukmin. Mukmin. Sila sambung. Selain harga kereta yang lebih murah, kereta berenjin petrol juga dapat memberi kepuasan pemanduan kepada saya kerana saya mahu memandu laju seperti perlombaan di litar. Wow. Dia nak memandu laju, cikgu. Tapi kita kena hormat pandangan masing-masing. Pandangan je. Tapi Danish, mungkin awak ada perkara yang nak kongsi bersama dengan kita hari ini? Ataupun ada yang tidak bersetuju dengan pendapat daripada Mukmin? Baik, cikgu, kita bagi kawan-kawan kita ni rehat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Kita rehat seketika di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama dengan Cikgu Ros dan juga Cikgu Min. Dalam teknologi hijau kita pada hari ini, tahap 2 Bahasa Melayu, Reka Bentuk dan Teknologi. Baik, Cikgu. Kita tadi berhenti kat tengah-tengah. Kita sambung, Cikgu. Boleh, Silakan, Fizi. Cikgu. Okey, baiklah. Tadi mungkin ada murid-murid yang tidak bersetuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mukmin. Ada tak yang tak bersetuju? Abang nak dengar pandangan daripada adik-adik abang yang ada dekat sini. Silakan. Ya, Afan. cikgu. Saya faham. Namun, saya tidak bersetuju kereta berenjin petrol lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Dia tak setuju. Harga kereta menggunakan petrol sememangnya lebih murah. Tetapi, kos pembelian petrol akan menyebabkan pembaziran dalam jangka masa panjang. Betul? Betul? Baik. Ada Betul lagi? tu Arfan. Apatah lagi, pembakaran petrol akan mencemarkan udara. Saya tidak bersetuju dengan Mukmin yang mahu memandu kereta berenjin petrol dengan laju seperti perlumbaan jelita. Kerana pemanduan seperti itu berbahaya. Oh ya, saya selepas panjang tentang hal itu. Mungkin saya akan menelitinya semula nanti. Terima kasih Arfan dan Aminah kerana menyedarkan saya. Baik, Min. Mukmin. Secara jujur, saya tidak bersetuju kereta berenjin petrol memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Mengapa kamu berpendapat seperti itu, Mukmin? Walaupun kereta berenjin petrol memberi kepuasan pemanduan, namun saya sedar penggunaan petrol bukan sahaja akan menyebabkan pencemaran udara tetapi juga pencemaran bunyi. Cikgu, kami sepakat bahawa kereta elektrik lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar selepas mendengar dan meneliti respons tentang kedua-dua buah kereta tadi. Okey, baik. Itu dia. Jadi Pandangan kita tunjukkan ibu jari lah sebagai tanda kita kita bersetuju. Baiklah. Jadi sebenarnya kereta elektrik memang sangat bersesuaian dengan konsep pemeliharaan alam sekitar yang perlu kita laksanakan sepanjang masa. Jadi konsep kereta elektrik yang tidak mencemarkan udara, tidak mencemarkan bunyi memang amat tepat dengan konsep pemeliharaan alam sekitar dan kelestarian alam. Itulah dia, Cikgu, ya. Ya, itulah dia. Jadi kita harus menggunakan kereta elektrik lah, lebih mesra alam, lebih terjaga alam kita, lebih lestari ni, Cikgu, ya. Betul, Fizi. Baik, yang seterusnya, Cikgu. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Baik, Cikgu. Boleh, Fizi? Boleh, Cikgu. Terus? Pastilah boleh. Selepas kita mendengar respon, mendengar respon daripada murid-murid Baik, tadi, Cikgu. kita nak murid-murid pilih, memilih kereta yang sesuai untuk diri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Baik, kita minta adik-adik untuk memilih kereta yang sesuai. Fizi pun kena fikirlah nak pilih kereta petrol ke Ni dekat tengah Abang Fizi ni ada dua kereta ni. Ada kereta elektrik dan juga kereta petrol. Ya, kereta petrol. Jadi cikgu nak kamu pilih lah. Sama ada kamu nak memilih yang sesuai untuk diri kamu dan keluarga kamu, kereta petrol ataupun kereta elektrik. Pilihan di tangan anda. Sila pilih sekarang. Nak pilih Siapa yang nak mulakan? Nak bagi masa ke? Tak, tapi awak bercakap je. Mana satu pilihan awak? Mina. Kita mulakan dengan Mina. Mana Mina? Okey, cikgu, saya pilih kereta elektrik. Kereta elektrik. Okey, satu kereta elektrik. Okey, satu. Kereta elektrik memperoleh kemenangan yang pertama. Ya, pertama. Baik. Okey. Mukmin, silakan Mukmin. Pilih yang mana Mukmin? Mukmin pilih yang mana? Kereta petrol ataupun kereta elektrik? Saya memilih kereta elektrik, cikgu. Ya! Kita peroleh kemenangan yang kedua. Dua untuk kereta elektrik. Baik, Afan, mana Afan? Afan, awak pilih yang mana Afan?
Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Wow, 3 dah. 3. Okey. Baik, untuk Yang mana Aisyah. satu lagi? Aisyah, mana Aisyah? Memilih kereta elektrik juga, cikgu. Dennis? Okey. Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Kereta Oi. elektrik pilihan. Semua elektrik ni. Mana Ainun. Abang nak dengar Ainun. Ainun pilih yang mana Ainun? Kereta elektrik ke kereta petrol? Saya memilih kereta elektrik juga, cikgu. Yeay! Ini dia. Kemenangan yang mutlak dipanggil. Ya. Kerana-ananya memilih kereta elektrik, cikgu. Mungkin tadi mereka telah berbincang. Mereka bersepakat bahawa kereta elektrik lebih baik kepada pengguna dan masyarakat serta alam sekitar. Jadi mereka memilih kereta elektrik kerana lebih bersesuaian dengan keluarga dan diri mereka. Itulah dia. Tapi apa, cikgu? Kalau semua memilih kereta elektrik, apakah impak ataupun apakah yang akan terjadi kepada pengguna masyarakat dalam sekitar? Aminah? Jika semua orang buat pilihan yang sama. Sebab semua orang pilih kereta kereta sama, elektrik. kan? Aminah, abang nak dengar pendapat Aminah. Apa yang akan Jika terjadi? ramai orang membuat pilihan yang sama, kita dapat memelihara alam sekitar dengan meningkatkan kualiti udara daripada pencemaran. Betul. Okey. Aminah punya pendapat macam tu. Abang nak dengar pendapat daripada Mukmin pula. Mukmin. Silakan Min. Senyum sikit Min. Oh Min. Barulah. Kacak. Silakan Min. Apa pendapat Min? Ya, kita dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kerana penggunaan bahan api fosil menyebabkan kesan rumah hijau juga. Kita wajar mengurangkan penggunaannya. Okey. Tepat sekali. Itu jawapan daripada Mukmin. Dennis pula macam mana Dennis? Oh Dennis. Tepat sekali. Kita dapat menghirup udara yang lebih segar dan dapat mengurangkan peningkatan suhu dalam masa yang sama. Betul. Dennis ni macam ketua darjah ketua kelas. Okey, Afan. Ni adik abang ni. Apa aja pendapat Afan? Jika kita perhatikan di sekeliling kita, sedar atau tidak, sebenarnya kebanyakan pengangkutan awam seperti komuter, ERL, LRT dan MRT sudah lama menggunakan tenaga elektrik. Betul atau tidak? Betul. Ainun, betul ke tidak Ainun? Betul ke Ainun? Betul ke tidak? Ainun nampak tak? Ya, betul. Ya, betul Kak Alfan. Pengangkutan awam tersebut menggunakan tenaga elektrik. Ini adalah salah satu langkah kerajaan ke arah pelestarian alam. Okey, betul tu Fizi. ya juga. Kita sebagai rakyat Malaysia dan juga dunia perlu berganding bahu untuk memastikan kelestarian alam kita. Betul. Okey, sebagai satu pilihan, kita boleh menggunakan tenaga boleh baharu sebagai alternatif. Tenaga boleh baharu, cikgu. Jadi kita tanya murid-murid. Siapa yang boleh jelaskan maksud tenaga boleh baharu? Abang nak dengar penjelasan daripada Aisyah, adik abang. Cepat Syah. Cikgu, tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber-sumber jadi secara berterusan seperti matahari, air, angin, ombak, biojisim dan geoterma. Pandai Aisyah. Okey. Apa yang Aisyah bagi tahu tadi, pengetahuan itu kita boleh dapat daripada pembelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5. Kita lihat dalam buku teks reka bentuk teknologi tahun 5. Tapi jika penggunaan tenaga boleh baharu yang kita gunakan ni, yang murid cakap tadi, angin, matahari, geoterma, biojisim, jadi adakah ia boleh memberi impak positif kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Boleh ke? Kalau boleh, mengapa tenaga boleh baharu ini boleh memberi impak positif kepada pengguna, masyarakat dan alam sekitar? Abang nak dengar jawapan daripada Dennis. Dennis. Oh, Dennis. Ya, cikgu. Silakan. Sumber tenaga boleh baharu memberi impak positif dengan mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum dan arang batu. Contoh penggunaan tenaga boleh baharu matahari ialah lampu solar cikgu tadi. Lampu solar cikgu tadi.
dan menukarkannya pada tenaga elektrik. Oh, okey. Dia menghubungkan dengan apa yang kita telah buat tadi. Okey. Baik, Ainun. Boleh ke Ainun? Selain itu, boleh. Selain itu, penggunaan tenaga baharu ini telah menjana peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu seperti jurutera solar dan jurutera elektrik. Oh, okey. Itu pandangan daripada Ainun. Ini orang yang paling kacak sekali hari ini. Mukmin? Boleh ke Min? Cikgu, penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar terbukti mampu mengurangkan kesan rumah hijau termasuk pemanasan global. Itulah dia pemanasan global yang kita tengah lalui ni ya. Isu yang sangat besar ya, Betul. Fizi. Yang seterusnya. Betul, kita kena menggunakan kelestarian alam dengan mengamalkan amalan-amalan hijau. Itulah dia. Kita kena jaga alam sekitar kita ni. Mana ada Ainun? Aminah. Abang nak dengar pandangan daripada Aminah. Silakan Aminah. Tenaga boleh baharu memberikan udara yang lebih bersih juga, cikgu. Kita akan menghirup udara yang lebih bersih dan nyaman berbanding penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil, iaitu petrol. Bagus. Wah, nampaknya kamu telah dapat memberi respon dengan baik. Jadi, cikgu nak minta tolong kamu sekali lagi. Minta tolong lagi, cikgu? Minta tolong lagi. Baik. Cikgu minta kamu ringkaskan impak positif tenaga boleh baharu dalam bentuk peta buih. Peta buih, cikgu jadi ya? cikgu nak minta sekali lagi Fizi. Baik, cikgu. Dekat sini, jadi cikgu minta kamu buat peta buih untuk impak positif tenaga boleh baharu. Baik. Di studio, Abang Fizi akan buat dan cikgu ada bagi pilihan jawapan di sini mengikut apa yang telah kita perbincangkan tadi. Baik, cikgu. Jadi, Fizi. Sini pilihan jawapan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi ada 4 saja. Jadi kalau Fizi dengar dan dapat mentafsir maklumat yang murid-murid respon tadi, Fizi akan dapat melengkapkan peta buih dengan baik. Kalau macam tu cikgu, saya akan pilih ni. Adakah kawan-kawan saya di rumah akan buat benda yang sama cikgu? Ya, betul. Jom kita buat sama-sama kawan-kawan, bersama-sama Abang Fizi dan kawan-kawan kat rumah. Baik. Okey. Jadi kita bagi sedikit masa kepada murid-murid dan juga Fizi ya. Baik. Impak positif dia cikgu. Ya, positif. Mengurangkan tenaga ni you Ya, betul tu. Pandai Fizi. Tenaga. Oh, tercabut pula cikgu sekejap ya. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Ya. Lagi apa lagi dia punya impak positif? Memberikan udara yang lebih bersih cikgu. Pandai. Okey. Baik. Yang seterusnya menjana peluang pekerjaan. Ya, tadi contoh dia apa peluang pekerjaan? Macam-macam cikgu. Ya, jurutera. Baik. Jurutera solar. Okey, dan satu lagi. Kos pencegahan tinggi tidak. Mengurangkan kesan rumah hijau cikgu. Ya, tepat sekali. Baik. Abang dah siap. Kawan-kawan abang kat rumah macam mana? Dah siap ke belum? Kalau dah siap, sila angkat simbol macam ni. Simbol bagus. Okey, bila simbol bagus dah diangkat, bermakna mereka dah siap. Jadi cikgu minta murid-murid tunjukkan sekali lagi peta buih yang telah kamu hasilkan. Tunjukkan kawan-kawan. Semua dah siap cikgu. Ya, tengok. Kita kat studio mentang-mentang lah cikgu. Kawan-kawan kita dekat rumah siap tulis cikgu. Mereka telah menulis impak penggunaan tenaga boleh baharu dengan tepatlah berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diperolehi dalam sesi perbincangan tadi. Baik cikgu. Okey, jadi oleh kerana murid-murid telah dapat memberikan respon dengan baik secara kritis dan kreatif, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Dan tepuk tangan kejayaan. 5 bintang. Abang buat lawak penat-penat dapat 2 bintang. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, selamat kembali meneroka di Teroka Didik TV KPM. Cikgu Min dan Cikgu Ros bersama-sama dengan Abang Fizi sekarang ini dalam tahap 2 Bahasa Melayu Reka Bentuk dan Teknologi. Teknologi hijau kita belajar hari ini ya. Betul. Antara kereta elektrik dan juga kereta petrol. Betul. Baik cikgu. Jadi sebelum kita mengakhiri penerokaan kita pada hari ini, Baik cikgu. cikgu nak murid rumuskanlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sila rumuskan kawan-kawan. Siapa yang nak rumuskan ni? Kita pada hari ini kami semua telah meneroka kemahiran mendengar dengan berkesan supaya dapat mentafsir dan memberikan respon secara kreatif dan kritis. Ya, betul. Itu objektif kita sebenarnya. Alhamdulillah cikgu. Ya, kita telah mencapai objektif dengan dapat mendengar dan mentafsir maklumat yang telah kita maklumat yang telah kita pelajari tadi. Baik, cikgu. Baik. Okey, siapa lagi nak tambah? Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Mana Danish? Ini ketua darjah kita ni. Ketua kelas kita ni. Silakan Danish. Saya akan menghargai dan menjaga alam sekitar kita dengan mempraktikkan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Betul tu Fizi. Dalam masa yang sama pada hari ini kita telah meneroka tentang penggunaan teknologi hijau sebagai satu amalan terbaik demi untuk kelestarian alam sekitar kita. Yang seterusnya? Jadi sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, bukan sahaja rakyat Malaysia, sebagai masyarakat manusia kita kena pandailah melakukan amalan-amalan hijau seperti mengitar semula sampah. Kita mengasihkan sampah Fizi, jangan buang longgok macam tu. Kalau bila kita mengasihkan sampah, kita dapat mengitar semula bahan-bahan ini dan kita dapat gunakan semula dengan benda lain, buat benda lain. Itulah dia. Untuk pengetahuan adik-adik yang sedang menonton Teroka ni, untuk melupuskan plastik memakan masa hampir 100 tahun. Begitu lama masa yang diperlukan kan. Jadi cikgu, seterusnya cikgu? Seterusnya jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai amalan hijau tu dalam diri kita, tak kira di mana kita berada. Itulah dia. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada adik-adik abang dekat Sekolah Kebangsaan Danau Perdana, dan terima kasih kepada adik-adik abang dekat SK Taman Desa yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Baik, cikgu, satu rumusan kepada semua penonton-penonton kita, cikgu. Jadi apa yang telah murid pelajari hari ini ialah murid dapat mendengar dan mentafsir maklumat dengan baik secara kreatif dan kritis. Tapi apa yang bahan yang kita gunakan ialah amalan-amalan hijau ataupun teknologi hijau yang murid-murid perlu amalkan dalam kehidupan seharian. Tadi cikgu dah sebut tentang kita semula. Betul, selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan alatan yang cekap elektrik. Di rumah kita menjimatkan penggunaan elektrik dan juga air. Itu adalah antara amalan-amalan hijau yang paling dekat dengan kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu melakukan agar kita dapat memastikan kelestarian alam kita dapat dipelihara. Amin. Cikgu, dekat depan ni cikgu banyaknya kereta-kereta je. Ni gambar-gambar ni cikgu. Ni gambar kereta elektrik ke cikgu? Ya, inilah contoh kereta elektrik. Di negara-negara maju, penggunaan kereta elektrik telah banyak dipraktikkan. So jadi mereka hanya perlu mengecas elektrik di stesen-stesen yang disediakan oleh pihak kerajaan. Di Malaysia kita belum pernah jumpa lagi, tapi untuk Ustaz Fizi dan para penonton, negara Malaysia telah dalam proses untuk menghasilkan kereta elektrik MyCar. Dan jika cikgu tak silap, saya tak silap, pada bulan 3 hari tu dia ada satu pelancaran prototipe dah. Nanti mungkin tahun depan kita berpeluang. InsyaAllah. Berpeluang untuk menaiki kereta elektrik pertama Malaysia. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Min. Terima kasih kepada Cikgu Ros. Mungkin Cikgu Ros nak bagi ucapan sempena dengan Hari Malaysia. Ya, pada hari esok kan. Pada hari esok, Cikgu. Ya, pada hari esok kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi cikgu mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu, bertoleransi, bekerjasama agar kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Semoga Malaysia akan terus maju jaya dan sejahtera. Amin. Terima kasih kepada cikgu. Cikgu, Okey, saya baik. hadiahkan jalur gemilang ini. Cikgu memang dah ada dah, Saya cikgu ya. ambil sendiri, tak Baik. Okeylah, ingat ya, kita harus menjaga alam sekitar kita. Yang paling penting sekali, jangan keluar rumah, jaga SOP. Jom, kita menyanyi. Cikgu boleh tak, cikgu? Boleh Fizi. Mari kita sama-sama Boleh. menyanyi. Fizi, Lagu apa mari kita kita nyanyi, menyanyi lagu Mesra Tenaga, Kita Gembira. Ya, jom sama-sama kita menyanyi, kawan-kawan. Baik, silakan cikgu. Silakan dapat cikgu. Kita ke depan ya? Fizi kat tengah. Silakan dapat cikgu. Okey. Sama-sama kita menyanyi. Cikgu. Mari kawan-kawan, kita naik kereta elektrik, ronda keliling taman. Hati kita jadi senang, tenaga dijimatkan, suasana jadi aman. Alam yang bersih, oi oi, tak aman. Deruan air di sungai mengalir, dibina empang menjadi bukit, memutar tubing bergilir-gilir, dapat menghasilkan oi tenaga elektrik. Panel hitam. Cahaya lagi sih. Itulah panel solar Ya, menyerap cahaya betul. mentari di siang hari. Cahaya diserap, diolah dan disimpan menjadi tenaga menyinari hari. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM